Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengurusan keberkesanan Bilik Darjah Alaf ke-21. Itulah tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini. Apa itu pengurusan? Menurut Peter F. Drucker, pengurusan ialah satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang berkesan. Atau lebih mudah, pengurusan ini adalah satu proses untuk kawal sesuatu urusan atau kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat. Seterusnya, definisi bilik darjah. Menurut Doyle, bilik darjah adalah tempat yang kompleks dan sibuk serta mempunyai ciri-ciri khusus yang boleh mempengaruhi murid di dalam bilik darjah tersebut. Bilik darjah merupakan tempat untuk murid-murid menjalani proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah. Pengurusan bilik darjah pula adalah menurut Alberto dan Trotman, pengurusan bilik darjah merupakan kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu iklim ataupun suasana yang sesuai untuk pembelajaran. Bagi pengurusan bilik darjah Alaf ke-21 ini didefinisikan sebagai proses mentransformasi bilik darjah dengan ruang pembelajaran yang kreatif dengan hasil usaha murid supaya lebih menarik dan bermakna. Hal ini kerana pada abad dan alaf ataupun alaf ke-21 ini pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan kepada murid. Okey, seterusnya mari kita lihat ciri-ciri pengurusan bilik darjah alaf ke-21. Antaranya adalah kepimpinan sekolah, pedagogi guru, sokongan ibu bapa, penglibatan murid, sumber dan fosis, iaitu creativity, collaboration, communication dan critical thinking. Bagi ciri yang pertama iaitu kepimpinan sekolah, peranan guru sangat memainkan peranan penting di sekolah. Guru perlu merancang aktiviti yang bersesuaian dengan murid pada alaf ke-21. Aktiviti yang dilakukan itu haruslah menarik minat murid serta tidak menimbulkan rasa bosan. Prasarana atau keperluan bagi memenuhi kehendak pendidikan alaf ke-21 itu perlulah diberi perhatian oleh pihak sekolah serta mengambil inisiatif untuk menyediakan keperluan tersebut secukupnya. Bagi ciri kedua pula iaitu pedagogi guru. Pedagogi adalah kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Seseorang guru itu perlu memiliki beberapa kemahiran untuk memastikan pengurusan bilik darjah dapat dilakukan secara berkesan. Antaranya kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru adalah kemahiran pembelajaran dan inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi, serta kemahiran hidup dan kerja. Namun, terdapat beberapa elemen yang perlu dipenuhi oleh guru sebelum menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Antaranya adalah kreativiti dan inovasi. Seseorang guru itu perlulah kreatif dan inovasi untuk melakukan aktiviti yang menarik di dalam kelas. Okey, seterusnya pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Seorang guru itu perlulah berfikir secara kebat bagi mencapai tahap murid pada alaf ini.
Komunikasi dan kolaborasi. Seorang guru itu perlu menguasai kemahiran komunikasi serta kaedah-kaedah uh, uh, pengajaran dalam kolaborasi. Seterusnya, literasi maklumat. Seseorang guru itu perlu mahir dalam ICT agar kaedah pengajaran yang dilakukan itu lebih menarik dan bersesuaian dengan murid dan memenuhi pendidikan pada alaf ke-21. Yang terakhir adalah flexibility. Pengajaran yang dilakukan itu perlulah bersesuaian dengan semua keadaan. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang ketiga, iaitu sokongan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan dalam pengurusan bilik darjah dalam pada alaf ke-21. Pendidikan awal sangatlah penting agar murid dapat mengaplikasikannya di sekolah. Pendidikan alaf ke-21 ini memerlukan murid untuk menguasai kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Pendidikan awal di rumah boleh dianggap sebagai persediaan awal kepada murid untuk menghadapi pembelajaran di sekolah. Persekitaran yang menarik bukan hanya di sekolah, malahan di rumah juga perlu diaplikasikan oleh ibu bapa agar murid itu mempunyai semangat untuk belajar. Murid juga akan merasa seronok dan selesa untuk membuat ataupun belajar di rumah. Murid akan rasa belajar di sekolah jika persekitaran di rumah itu lebih menarik. Oleh itu, ibu bapa perlu menyediakan ruang belajar yang selesa dan menarik untuk anak-anak mereka. Pembangunan sasiah dan disiplin murid juga perlulah dipupuk sejak awal lagi. Jika disiplin murid itu baik, maka murid tersebut dapat memberi kerjasama sepanjang proses PMP berlaku dan dapat membantu guru dalam pengurusan bilik darjah yang lebih berkesan. Seterusnya kita lihat ciri yang keempat, iaitu penglibatan murid. Komunikasi adalah sangat penting dalam pengurusan bilik darjah. Hal ini disebabkan pendidikan alaf ke-21 ini lebih berpusatkan kepada murid. Murid perlu melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Tiada lagi istilah guru beri maklumat, semua maklumat. Murid itu sendiri perlu menjana idea untuk menyelesaikan sesuatu persoalan. Murid juga perlu membuat refleksi setiap kali pembelajaran berlaku. Murid itu perlu membuat rumusan bagi pembelajaran yang telah yang telah berlaku serta memberi pandangan serta persoalan jika tidak faham akan pembelajaran yang telah diberi. Murid perlulah yakin untuk berkomunikasi dan berani mengambil risiko. Seorang murid itu perlu berani menyuarakan persoalan atau pendapat ketika proses PMP berlaku. Hal ini dapat membantu mereka menyelesaikan persoalan yang mereka tidak tahu. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang kelima, iaitu pengurusan sumber. Bagi ciri ini, ia lebih menumpukan kepada
Penggunaan bahan bantu mengajar. Guru perlu bijak dalam memilih isi atau intipati yang hendak digunakan untuk bahan bantu mengajar ataupun BBM. Guru juga perlu memastikan bahan bantu mengajar yang dibuat dapat menarik minat murid-murid. Penggunaan bahan bantu mengajar ini penting untuk menggalakkan murid untuk berfikir serta menyediakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Dan ciri yang terakhir adalah FOSIS. FOSIS terdiri daripada elemen kreativiti, collaboration ataupun kolaborasi, communication ataupun komunikasi, dan critical thinking ataupun pemikiran kritis. Bagi elemen kreativiti, seseorang guru itu perlu kreatif dalam melakukan proses PMP. Guru perlu memasukkan unsur kreatif pada aktiviti yang dilakukan, bahan yang digunakan, soalan dan dapat menjana ataupun menggalakkan seseorang murid itu menjadi kreatif, terutamanya dari segi berfikir. Bagi elemen kolaborasi, guru perlu mengaplikasikan aktiviti secara berkumpulan. Hal ini dapat membantu mereka menjana idea dengan bertukar-tukar idea dan pandangan. Elemen seterusnya adalah komunikasi. Murid digalakkan untuk berkomunikasi dengan apa jua kaedah atau pendekatan untuk menyampaikan ilmu yang mereka faham. Sebagai contoh, murid boleh menggunakan cara pembentangan gambar rajah ataupun peta minda untuk berkongsi kefahaman dan pengetahuan mereka dengan orang lain. Seterusnya, elemen pemikiran kritis ataupun critical thinking. Bagi memenuhi pendidikan alaf ke-21 ini, guru yang mementingkan kemahiran berfikir aras tinggi. Murid digalakkan untuk berfikir secara kritis. Guru perlu mengajar cara dan teknik penyoalan yang betul kepada murid. Seterusnya, mari kita lihat faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik darjah alaf ke-21. Faktor yang pertama adalah susun atur dalam bilik darjah. Kedudukan murid di dalam bilik darjah perlu disusun mengikut kesesuaian proses PMP, dan hal ini dapat memberikan keselesaan kepada murid. Selain itu, corak kedudukan murid perlulah bersesuaian dengan fungsinya. Sebagai contoh, kedudukan murid ketika melakukan aktiviti berkumpulan. Peralatan yang lengkap. Peralatan di dalam kelas perlulah lengkap bagi membantu proses PMP berjalan dengan lancar. Pengudaraan dan pencahayaan. Keadaan sekitar dalam bilik darjah perlu mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang sesuai dan baik. Bilik darjah yang baik perlu ada tingkap, pintu, kipas dan lain-lain. Faktor yang kedua pula adalah sosial. Dari segi sosial, ia melibatkan sasiah dan disiplin murid itu sendiri. Oleh itu, di dalam bilik darjah perlu ada peraturan kelas. Dengan adanya peraturan kelas, murid dapat mengawal tingkah laku serta mematuhi arahan di dalam kelas. Kemudian, penggunaan komunikasi pelbagai hala sangat penting agar murid di dalam bilik darjah itu sendiri dapat memberi kerjasama yang baik ketika proses PMP berlaku. Semua murid di dalam bilik darjah perlu memberi respon serta refleksi ketika PMP berlangsung. Sebagai contoh, ketika guru menyoal, murid itu perlu memberi pandangan serta jawapan kepada
soalan yang diberikan. Okey, seterusnya dan ada sekali faktor yang mempengaruhi bilik darjah adalah emosi. Dari aspek emosi pula, kepimpinan guru sangatlah penting. Hal ini kerana guru memainkan peranan penting dalam pengurusan bilik darjah. Guru memainkan peranan sebagai perancang, pengawal, pengarah serta pengelola dalam pengurusan bilik darjah. Guru juga perlu bijak untuk merancang aktiviti dalam proses PMP dengan cara dan gaya yang berbeza. Hal ini dapat membantu penumpuan murid dan menghalang murid dari rasa bosan. Suasana yang penuh dengan aktiviti adalah guru itu memenuhi proses PMP itu dengan aktiviti yang bersesuaian. Jika aktiviti sentiasa berlangsung, murid tidak akan rasa bosan dan melakukan perkara yang tidak sesuai di dalam kelas ataupun bilik darjah. Ruang eksplorasi intelektual. Di dalam bilik darjah perlulah disediakan tempat untuk murid mencari ilmu seperti sudut bacaan. Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah ini memerlukan peranan guru sebagai individu utama bagi menjayakan pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bergantung kepada penguasaan guru itu sendiri dalam aspek pengurusan bilik darjah. Guru perlu menguasai 3 faktor pengurusan bilik darjah, iaitu ilmu, strategi ataupun kaedah dan kemahiran. Pengurusan bilik darjah juga berkaitan dengan aspek fizikal, mental dan murid, di mana ia mempengaruhi keinginan mereka untuk sama ada belajar di dalam kelas ataupun tidak. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam pengurusan bilik darjah ini, termasuklah ibu bapa yang memainkan peranan dalam memberi pendidikan awal. Pihak sekolah pula dalam penyediaan prasarana yang lengkap bagi memenuhi pendidikan alaf ke-21 ini, agar pengurusan bilik darjah dapat dilakukan secara baik dan berkesan. Sekian, terima kasih.